yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan diturunkan kitab suci Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia dan mengandungi keterangan-keterangan bagi petunjuk. Dan barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, naklah dia berpuasa. Ayat ini tuan-tuan menunjukkan dengan jelas kelebihan Ramadan, iaitu bulan tersebut diturunkan Al-Quran dan bulan tersebut diwajibkan kita berpuasa. Lain daripada itu tuan-tuan, Ramadan juga terkenal sebagai bulan ibadat dan juga dikenali sebagai bulan jihad. Kerana bulan Ramadan ni biasanya tuan-tuan berlaku perang, banyak perang kuasa besar berlaku di bulan Ramadan. Antaranya tuan-tuan, perang Badar berlaku di bulan Ramadan, 17 Ramadan 2 Hijrah. Peperangan Badar ini satu peperangan yang cukup penting yang menentukan hidup dan mati Islam. Nabi ketika peperangan berkeceramuk tuan-tuan, Nabi mengangkat tinggi tangan ke langit sambil berdoa, Allahumma intahlik hazihil isabah la tu'bad fil ard. Kalaulah ya Allah hancur tentera Badar ni, takkan ada lagi orang yang akan menyembahmu lepas ini ya Allah. Jadi oleh kerana perang Badar ni perang yang cukup penting tuan-tuan, saya malam ni mengambil kesempatan untuk kita mengambil beberapa iktibar daripada peperangan Badar yang berlaku pada iaitu bulan Ramadan yang penuh barakah ni. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad nasarakumullahu badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sesungguhnya kata Allah Ta'ala, kami telah menolong kamu di Badar sedangkan pada ketika itu kamu lemah. Maka bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur kepada nikmat kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tuan-tuan sekalian, peperangan ini tuan-tuan sekalian ada satu peperangan yang dipaksa ke atas umat Islam. Ceritanya tuan-tuan sekalian, kabilah Abu Sufyan yang nak pulang daripada Syam balik pergi ke Mekah. Syam dengan Mekah ni tengah-tengah dia Madinah. Maka kabilah Abu Sufyan akan lintas Madinah. Maka Nabi bincang para sahabat untuk menyekat kabilah Abu Sufyan. Kerana Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal menzalimi umat Islam ketika mereka berada di sana. Harta benda orang Islam dirampas ketika nak hijrah. Macam berlaku pada Suhaib Ar-Rumi, dia orang Rom, datang ke Mekah berniaga, lepas tu dia masuk Islam. Bila dia nak hijrah tuan-tuan sekalian, Abu Jahal kata boleh hijrah, tapi harta benda kamu kena tinggal. Bukan Suhaib seorang, ramai tuan. Maka kesempatan kabilah Abu Sufyan nak lintas Madinah, Nabi dan para sahabat nak sekat. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan, Abu Sufyan terbau, tercium perkara ni. Dia hantar utusan segera jumpa Abu Jahal. Abu Jahal dengan serta-merta mengumpulkan satu kekuatan perang yang besar, 1000 orang lebih. Dan Abu Sufyan pintas jalan lain. Nabi dan para sahabat sampai ke Badar, Abu Sufyan tak ada. Yang Rasulullah bertemu dengan pasukan besar pimpinan Abu Jahal. Peperangan tak dapat dielakkan. Tuan-tuan sekalian, dalam perang Islam ni banyak orang tak mau perang. Perang dia kata ni payah. Kita nak keamanan, we want peace. Kami tak mau perang. Memanglah orang Palestin pun tak mau perang. Tapi bila tanah ayak dia dirampas, ambil. Isteri kita diceroboh, anak gadis kita diceroboh. Kita tak mau perang. Janganlah kacau anak bini aku tak mau perang apa. Macam tu kan? Baik tu tuan-tuan, memang kita nak aman, kita tak disuruh cari musuh. Tetapi bila bertemu dengan musuh, Allah suruh kita tetapkan tapak-tapak kaki kita. Wala tatamannau liqa al-adu fa iza lakhitumuhu fasbutu.
Jangan kamu bercita-cita mencari musuh, tetapi bila kamu jumpa musuh, fasbutu, tetapkan tapak-tapak kaki pendirian kamu. Nabi pun tak cari musuh, tapi nak buat macam mana berdepan dengan musuh yang luar biasa besarnya dan kekuatannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebenarnya dalam Al-Quran yang dianugerah oleh Allah kepada kita, kita kena bersifat adil dengan Quran. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, wajib kamu puasa. Macam mana sikap kita dengan puasa? Kita dengan puasa okey. Nak buka puasa tu seminit pun berkira. Kita cukup hati-hati bab puasa, sebab kita beriman kutiba alaikumusiyam. Bagaimana kutiba alaikumul qisas? Diwajib kamu laksanakan hukum qisas. Dah 60 tahun lebih, 70 tahun kita merdeka. Qisas dah duduk di mana jauh daripada realiti. Kita pandang sepi dengan qisas. Sedangkan kutiba alaikumul qisas dalam surah yang sama, Al-Baqarah. Seperti mana kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikum. Satu al-siyam, satu al-qisas. Puasa, siyam kita terima. Mai qisas, nanti lu orang tak apa nak faham lagi. Masyarakat majmuk macam-macam alasan kita. Begitu juga kutiba alaikumul qital, diwajib kamu berperang. Perang lagi jauh. Jadi kita tidak bersifat adil dengan Al-Quran. Patutnya bagaimana kita menerima kutiba alaikumus siyam, begitulah patut kita menerima kutiba alaikumul qisas. Begitulah kita patut menerima kutiba alaikumul qisas. Kerana tiga-tiga ayat ni dalam surah yang satu, surah Al-Baqarah, dalam Al-Quran yang sama, daripada Tuhan yang sama, dibaca dan diamal oleh Nabi yang sama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, berbalik kita pada perang Badar ni. Bila Nabi tengok tuan-tuan pasukan tidak seimbang, pasukan tentera musuh 1000 lebih, lengkap bersenjata. Tentera Islam tuan-tuan memang tak buat persiapan perang. Bukan nak perang. Mai ke Badar cuma nak sekat kabilah Abu Sufyan. Senjata terpaksa berkongsi. Satu senjata 2-3 orang kongsi. Dan mengikut riwayat, ada para sahabat tuan-tuan berperang pakai pelepah tamat. Macam orang pakai pelepah sawit. Dia pakai parang senjata tombak, kita pakai pelepah sawit. Macam itulah lebih kurang tuan-tuan. Pasukan tak seimbang. Tapi peperangan pasti akan berlaku, sebab dah berdepan dua musuh ni. Ketika itulah tuan-tuan, Nabi SAW memerhati kepada para sahabat. Para sahabat faham. Nabi pandang kami minta bai'ah, minta kesetiaan. Maka bangkitlah Miqdad Al-Aswad. Ya Rasulullah, imdi lima amarakallah, fanahnu ma'ak. Wallahi la nakhulu laka kama khalat Banu Israel li Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya Rasulullah, laksanakanlah apa yang Allah perintah kepada kamu. Fanahnu ma'ak, kata Miqdad, kami tetap bersama-samamu ya Rasulullah. Wallahi, kata Miqdad, demi Allah, la nakhulu laka kama khalat Banu Israel li Musa. Kami tak akan bercakap apa yang pernah diucap oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa kata Bani Israel ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel masuk ke bumi Palestin, memerangi Jabbarin? Apa kata Bani Israel? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, hangpi dengan Tuhan yang berperang. Kami nak duduk di sini. Kami takkan cakap macam ni ya Rasulullah. Sahabat serentak bangkit menyebut, fanahnu ma'ak, kami tetap bersamamu ya Rasulullah. Dua pasukan berdepan tuan-tuan. Pasukan yang kuat pimpinan Abu Jahal, pasukan yang sedikit dan senjata tak cukup dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab ni tuan-tuan, bila dia berperang, sebelum berperang dia challenge dulu seorang sama seorang. Ketika itulah tuan-tuan sekalian,
Abu Jahal mencabar Nabi SAW. Di samping tentera-tentera musuh tuan-tuan berdiri tegak panglima dia, Syaibah, Walid dan Utbah bin Rabi'ah. Hunus pedang sambil mencabar Nabi SAW. Nabi perhati tuan-tuan kepada sahabat. Maka bangkitlah 3 panglima Arab tuan-tuan sekalian daripada Madinah, kaum Aus dan Khazraj yang memang handai berperang. Mereka berdiri tegak. Abu Lahab tanya, hampa ni orang mana? Kami kaum Az, kami kaum Khazraj. Kata tuan-tuan Abu Jahal, kami tak mau orang Madinah, kami nak orang Mekah, kami nak orang Quraisy. Maka tuan-tuan Nabi perhati kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah bangkit berdepan dengan Syaibah. Nabi pandang pada Ali. Ali bangkit pedang terhunus berdepan dengan Al-Walid. Nabi perhati kepada Ubaidah Al-Haris. Ubaidah Al-Haris bangkit berdepan dengan Utbah bin Rabi'ah. Siapa kamu? Kami orang Quraisy. Yang ni yang kami nak. Maka berlakulah pertempuran tuan-tuan antara Hamzah dengan Syaibah. Dalam masa yang singkat saja Hamzah berjaya membunuh Syaibah. Begitu juga Sayyidina Ali, dalam masa yang pantas sekelip mata saja Sayyidina Ali berjaya menumbangkan Al-Walid dan membunuh Al-Walid. Tetapi pertempuran antara Ubaidah Al-Haris dengan Utbah bin Rabi'ah memakan masa. Pertempuran cukup sengit dan kemuncaknya tuan-tuan, Utbah berjaya mencantas kaki Ubaidah Al-Haris hingga hampir putus. Tersungkur dan jatuh. Sayyidina Ali dan Hamzah mencempung Ubaidah Al-Haris, bawa kepada Nabi SAW. Nabi hampak kain. Darah memancut-mancut. Ketika nyawanya hampir melayang, Ubaidah bertanya kepada Rasulullah, alastu syahida ya Rasulullah? Adakah aku ni syahid ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, asyhadu annaka syahid. Aku menyaksikan sesungguhnya engkau mati syahid. Tuan-tuan yang dimaksud sekalian, Sayyidina Ali segera tampil berdepan dengan Utbah bin Rabi'ah. Dalam masa yang singkat saja, mana Ali berjaya membunuh Utbah bin Rabi'ah. 3 pihak musuh telah mati, pihak Islam gugur seorang sebagai syuhada. Maka firman Allah turun ketika itu, hazani khasbani ikhtasamu ala rabbihim, ikhtasamu fi rabbihim. 2 kaum ini sentiasa bertempur dan bergaduh. Mereka bergaduh, bertempur, berperang kerana Tuhan mereka. Quraisy sama Quraisy. Sana pun Quraisy, sini pun Quraisy. Sana Arab, sini Arab. Bergaduh pasal apa? Fi rabbihim, kerana Tuhan mereka, kerana agama mereka, kerana akidah mereka. Itu dia baru betul berkelahi. Kita bergaduh pasal usalli, bergaduh pasal khunut, bergaduh pasal selawat dalam tarawih. Apakah benda kita ni tuan-tuan sekalian? Rasulullah dalam perang Badar berkelahi, berperang kerana agama, kerana akidah, kerana hak dan batil, kerana haram dan halal. Akhirnya tuan-tuan, peperangan berlaku, berkecamuk sekali, pertempuran yang dahsyat berlaku antara 2 puak ini. Serang menyerang, tikam menekam, tetap menetap. Tuan-tuan, Nabi SAW dikatakan tuan-tuan terus memberi semangat kepada para sahabat dalam peperangan Badar. Siapa di antara kamu yang berperang pada hari ini mara tidak berundur, nescaya masuk syurga. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad di tangan Allah, la yuqatilul qaum rajulun, tidak seorang laki-laki pun yang berperang pada hari ini, fayuqtalu sabiran muhtasiban, berperang dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, mukhbilan ghairu mudbirin, mara tidak berundur, illa adakhalahu Allahul jannah, melainkan Allah jamin bagi mereka untuk masuk syurga. Itulah semangat yang diberi oleh Rasulullah SAW
kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kata ulama tuan-tuan tirah, Nabi SAW dalam peperangan itu mengangkat tangan terlampau tinggi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga nampak ketiak dia angkat tinggi sungguh, merayu-rayu kepada Allah, meminta pertolongan Allah sambil berdoa, Allahumma in tahlik hazihil isabah la tu'bad fil ard. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau hancurlah tentera Badar pada hari ini, tak ada lagi orang akan menyembahmu ya Allah lepas ni. Habis dunia ni kafir semua ya Allah. Dalam berdoa, tiba-tiba Nabi terketak-ketak, menggigil, terketak-ketak, terus pengsan. Nabi jaga-jaga. Nabi kata apa? Abshir ya Abu Bakar, ataka nasrullah. Gembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah. Haza Jibril. Sambil Nabi menunjuk ke arah seorang pemuda dengan memegang sebilah padang pedang yang penuh berdarah, menunggang sebuah kuda yang penuh dengan debu. Ini Jibril wahai Abu Bakar, diutus oleh Allah kepada kita berserta Jibril 3,000 malaikat. Maka tuan-tuan, peperangan itu akhirnya tewas musuh-musuh Allah dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat tersungkur, syukur kepada Allah sambil bertahmid, alhamdulillahillazi sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah benar janjinya, sadaqa wa'dah, benar janjinya, wa nasara abdah, yang menolong hamba-hambanya di Badar, wa hazamal ahzaba wahdah, yang menghancurkan tentera-tentera musuh dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir ini kita ulang tiap-tiap kali menyambut Aidil Fitri dan Aidil Adha. Tanda syukur kita di atas kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan balik boleh fikir punca-punca kemenangan tentera-tentera Islam ini. Di antaranya boleh saya sebut yang pertamanya, kesetiaan sahabat tuan-tuan sekalian kepada Nabi SAW. Dalam saat yang genting, saat yang kritikal, para sahabat bersama-sama Rasulullah, maka datanglah pertolongan Allah. Tak sama perang Uhud. Ada sahabat yang tak dengar amaran ataupun perintah Rasul, jangan tinggal bukit ni walau apa yang berlaku. Tapi bila tengok musuh dah lari, ada sebagian sahabat turun bukit pergi kejar, nak ambil harta rampasan. Maka akhirnya kalah tentang perang Uhud. Perang Badar walaupun sikit, senjata sikit, tetapi mereka pergantungan hati dengan Allah dan Rasul. Mereka setia pada Allah dan Rasul. Allah datangkan kemenangan. Menjadi pengajaran pada kita. Macam tuan-tuan sekalian apa yang berlaku di Palestin sekarang. Walaupun Hamas tak berjaya mengalahkan lagi makna kata Israel, tetapi Israel tak berjaya menundukkan Hamas. Ini yang kita nampak. InsyaAllah saya yakin satu hari akan datang pertolongan Allah. Yahudi akan tersungkur di bumi Palestin, insya-Allah. Sebelum saya berundur, saya nak ajak tuan-tuan meneliti surah An-Nisa ayat 97 berkaitan peperangan Badar. Tuan-tuan ingat dan catat, balik tengok di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Qalu bima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masiruh. An-Nisa ayat 97. Sebab turun ayat ni cerita tentang 5 orang pemuda. Pemuda ni tuan-tuan, 5 orang ni, tuan-tuan buka kitab sirah, dia sebut nama-nama pemuda tu. Tapi saya tak teramak nak sebut. Sebab ayat ni, hujung ayat ni sekali lagi,
Tuhan cerita 5-5 ni masuk neraka Jahannam. Mereka ni orang Islam. Ketika Nabi di Mekah, mereka beriman. Bila Nabi hijrah, mereka tak hijrah. 2 tahun lepas tu berlaku perang Badar. Mereka 5 orang ni dipaksa oleh mak pak mereka pergi perang. Dipaksa oleh pembesar Quraisy keluar berperang lawan Nabi. Akhirnya pakai baju perang, pakai baju besi, naik kuda, siap dengan senjata, parang, panah, tombak, pergi serang Nabi SAW. Bila berlaku perang Badar ni, nasib mereka tak baik. 5-5 ni mati. 5-5 ni mati dibunuh oleh tentera Islam. Tu yang Allah kata, allazina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mereka zalim diri mereka. Zalim lah. Hawa Islam lawan Islam. Zalim. Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman berjuang jalan Allah. Orang beriman lawan Nabi. Patut tak patut? Ada tak ada benda ni tuan? Tuan baca sejarah Islam, sejarah umat Islam, orang Melayu di tanah air kita. Alfonso di Abu Qaqi tuan-tuan 15-11 menyerang Melaka. Serangan yang hebat. Apa jadi? Akhirnya Alfonso di Abu Qaqi terpaksa berunduk. Asalkan tentera Melaka cukup hebat, tembakan senjata api meriam yang dibekal oleh kerajaan Turki Osmania bertubi-tubi tuan-tuan, hingga terpaksa Alfonso di Abu Qaqi berunduk. Itu hakikat sejarah. Kemudian Alfonso di Abu Qaqi pasang strategi menyelinap orang-orang dia masuk ke Melaka, cari orang Melayu yang sanggup sokong Portugis, bagi duit, bagi emas, bagi barang-barang. Akhirnya tuan-tuan telah muncul orang Melayu yang mengkhianati negara dia sendiri, mengkhianati agama dia sendiri, bangsa dia sendiri. Sebab itu apabila serangan berlaku kali kedua tuan-tuan, Melaka tumbang kerana pengkhianatan orang Melayu dalam tanah ayak kita. Ni yang disebut oleh Raja Haji, badan Melayu, hati Portugis. Inilah munafik. Datang Belanda, mereka sokong Belanda. Ada Melayu sokong Belanda. Datang British, ada Melayu sokong British. Saya ada pengalaman duduk di kem tahanan Kemuntin tuan-tuan. Ketika itu berlaku perjanjian kerajaan Malaysia dengan Champion. Antara isi perjanjian, Komuni boleh serah diri, masuk kem tahanan, keluar dapat kenalan, dapat tanah. Saya duduk faham Komuni ni Cina tuan. Rupanya Melayu pun ada sokong Komuni tuan. Masuk lautan bersama Champion, bunuh askar, bunuh polis, bunuh orang Melayu. Puasa hebat, tahajud hebat, Quran baca, zikir, tapi berjuang menentang bangsa dan agama sendiri. Zalim namanya tuan-tuan sekalian. Zalim. Inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala, orang yang dimatikan oleh malaikat dalam menzalimi diri mereka sendiri. Qalu, malaikat tanya, fima kuntum? Apa jadi ngampa ni? Malaikat berpening tu. Malaikat berheran. Fima kuntum? Apa jadi? Apa dah jadi ni? Qalu, mereka jawab, kunna mustad'afina fil ardh. Kami golongan mustad'afin, tertindas di muka bumi. Kami dipaksa oleh ibu bapa kami. Kami dipaksa oleh pembesar kami. Kami ni timun, mereka tu derian, menggolek luka, digolek pun luka. Oh, jawab begitu depan malaikat. Malaikat kata apa? Qalu, kata malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah muka bumi Allah ni luas? Kenapa kamu tak mau hijrah?
kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Depa kelima-lima ni masuk neraka jahanam. Neraka jahanam sebesar-besar, seburuk-buruk tempat kembali. Menjadi pengajaran pada kita yang berpuasa, berlepas pulai berpuasa. Puasa dah bagus. Perjuangan kita macam mana? Apa kita bersekongkol dengan kafir penentang Islam? Apakah kita nak jadi 5 pemuda yang dicampak neraka jahanam kerana membantu musuh mengkhianati Islam, Rasulullah, Rasul dan Tuhannya? Oleh itu, kita tetapkan tapak-tapak kaki kita. Apa walau apa jadi, aku bersama-sama dengan perjuangan Islam. Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang beriman berjuang di jalan Allah, orang kafir berjuang atas jalan taghut. Sebelum saya berunding, nak maklum sajalah, kalau kemampuan tuan-tuan mampu, sila. Besok pagi start subuh, pondok saya di Pulau Pangkok, kami mengadakan daurah kitab selama 4 hari 4 malam. Kitab Matan Ummu Barahim, karangan Syekh Sanusi, kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, matan asas di kalangan makna kata pahaman Asy'ariyah dan juga Mansur Maturidiyah. Yang berhajat silalah. Jadi tuan-tuan sekalian, makna kata pondok yang saya selalu kutip derma kat tuan-tuan tu, setakat ni kita dah siap sebuah surau. Baru-baru ni sahabat-sahabat kita di dalam Masjid Batu diketua oleh Tuan Haji Rosli, pergi pasang siap pembesar suara apa semua. Deras sampai tepi laut dengar. Oh, cukup cantik. Kemudian yang kedua, kita dah siap tandas muslimat. Dan kita dah siap kantin sebuah kantin. Jadi bila 3 bangunan dah siap, maka operasi kita jalan. Kita mula-mula mengadakan program daurah selama makna kata 4 hari 4 malam, makna kata di tempat tersebut. Bermula pagi esok, subuh esok. Saya dapat maklumat tadi dia hantar WhatsApp kat saya, dah ramai yang hadir daftar pada petang tadi. Daurah ini cara percuma. Kita sediakan makanan berbuka puasa, makanan bersahur dan juga more pun kita sedia, insya-Allah. Kita akan keluarkan satu sijil penyertaan dan makna kata kita akan ijazahkan kitab tersebut pada tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, takat ni bangunan ni yang dah siap surau, kantin dan asrama muslimat. Dalam asrama muslimat, tandas muslimat. Dalam pembinaan tandas muslimin, rumah guru, asrama dan juga kelas pengajian pelajar-pelajar tahfiz dan pondok. Jadi malam ni saya ambil kesempatan malam-malam akhir Ramadan, bang siapa yang ada kelapangan yang diberi oleh Allah akan menghulurkan wakaf untuk meneruskan pembinaan ini sehingga siap. Di mana saya bercadang kalau siap tahun ni, tahun depan kita akan ambil pelajar-pelajar, insya-Allah. Tuan-tuan boleh tolong saya pertama dengan cara iaitu berwakaf. Yang kedua boleh bagi juga, insya-Allah, bayar pada pondok saya iaitu zakat. Kita ambil atas asnaf fi sabilillah. Yang ketiga tuan-tuan, bagi pemain-pemain makna kata handphone ni, buka WhatsApp ataupun buka makna kata Facebook saya, Ustaz Siddiq Nur. Di situ tuan-tuan boleh nampak iklan-iklan tentang rayuan pungutan derma untuk menyiapkan kompleks tersebut. Jadi tuan-tuan boleh tolong sebar-sebarkan dalam alam maya itu. Mudah-mudahan ramai orang yang dapat maklumat dan ramai yang menolong. InsyaAllah mudah-mudahan dapat pertolongan Allah, bangunan ini boleh siap dengan segera, insya-Allah. Serasa itu sajalah tuan-tuan. Selamat tuan-tuan menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah anugerah pada tuan-tuan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim ta'sirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma balligh muradana wa muradal muslimina wal muslimat. Allahumma hasil maqsudana wa maqsudal mu'minina wal mu'minat
da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Takbir.